Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النيات لله سبحانه وتعالى. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita semua niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan, manfaat dan kefahaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah." Hadis ini mafhumnya yang berterima kasih kepada manusia, maka dia sebenarnya bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada dirinya. Maka bersempena beramal dengan hadis ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak surau kerana mengadakan majlis kita pada malam ini. Juga terima kasih kepada jemaah semua yang sudi untuk meluangkan masa untuk sama-sama kita ambil manfaat dalam perkongsian ilmu yang kita adakan pada malam ini. InsyaAllah kita akan bicarakan ilmu tasawuf, yang mana seperti mana yang kita maklum, sebahagian ilmu tasawuf itu ada kewajipan ke atas setiap daripada kita untuk mempelajarinya. Dan ilmu tasawuf ini ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Okey, baik. Maka di antara kewajipan hati itu adalah membenci syaitan. Di antara kewajipan hati adalah wajib ke atas kita untuk membenci syaitan. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran, "Inna syaitana lakum aduwwun fattaqizuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mafhumnya, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kamu. Maka kita menjadikan syaitan itu sebagai musuh bagi diri kita. Yakni kita tak menjadikan syaitan ini sebagai sahabat yang kita perlu ikuti. Bahkan kita perlu membenci syaitan dan menjadikan syaitan ini sebagai musuh bagi kita. Kerana apa? Itu daripada surah Fatir ayat ke-6. Sungguh syaitan itu adalah musuh bagi kamu, maka perlakukanlah dia itu sebagai musuh. Dan kerana sesungguhnya syaitan ini dia hanya mengajak golongannya itu agar mereka, yakni syaitan mengajak kita ini agar menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Syaitan ini adalah jin yang kafir. Kerana jin itu ada dari kalangan mereka yang beriman dan ada juga yang kafir. Tapi yang kita maksudkan di sini, syaitan merujuk kepada jin yang kafir. Merujuk kepada jin yang kafir. Cumanya jin ini, walaupun dari kalangan mereka itu beriman, kita nak jumpa yang berada di jalan yang lurus itu susah sekali. Kebanyakan mereka ini fasik dan suka melakukan pembohongan. Maka kerana itu tak digalakkan untuk kita menjadikan jin ini sebagai teman kita. Kerana dia ini hanya mengajak, yakni kebanyakan mereka itu adalah fasik dan suka melakukan pembohongan. Dan kadang-kadang kita tidak tahu itu adalah jin yang kafir yang mengajak kita kepada kejahatan dan kerosakan. Dan jin ini kita kena tahu di antara tipu daya dia memang akan menyuruh untuk kita buat perkara yang baik. Tapi akhirnya bila dia tengok kita ni dah macam percaya kepada dia,
maka dia akan merosakkan kita. Ini tipu daya syaitan ataupun jin lah. Pada awalnya dia akan menjadikan kita ini mempercayainya dengan memperbanyakkan ibadah. Contohnya bangun tahajud, kemudian memperbanyakkan zikir. Kemudian setelah dia ini, jin ini merasakan kita dah mempercayainya, maka dia akan menipu kita. Dan di antara tipu daya syaitan ini adalah menjadikan kita daripada meninggalkan majlis ilmu. Ini kita kena tekankan. Malas daripada menuntut ilmu agama, terutamanya apa yang Allah Ta'ala fardukan ke atas kita. Kerana warid di dalam satu hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah satu kewajipan ke atas setiap muslim. Maka ini perkara yang paling kita kena ingat. Sekiranya syaitan cuba menggoda kita untuk menjadikan kita malas daripada menuntut ilmu agama, ini kita kena sentiasa ingat. Ini adalah perangkap yang pertama. Kerana bila kita tak ada ilmu, syaitan dia akan memasukkan kepada kita ini kesesatan tanpa kita dapat membezakan itu adalah kesesatan. Kerana apa? Bila kita tak ada ilmu, kita tak tahu, oh ini rupanya tak boleh, oh ini rupanya haram. Maka tipu daya syaitan adalah sebelum kita menuntut ilmu tu, dia tinggalkan kita menuntut ilmu. Bila berlaku kepada kita sesuatu yang kita tak tahu hukumnya, maka dia akan menipu kita. Yang dia akan memperdayakan kita. Maka sebelum kita tahu hukum, dia jauhkan kita daripada majlis ilmu, yang mana dengan majlis ilmu itu kita tahu hukum. Kemudian kalau kita tak hadir dalam majlis ilmu, dia akan menyesatkan kita dengan sesuka hati. Ni. Okey, baik. Dan iblis ini juga digunakan untuk syaitan. Yakni syaitan ini juga merujuk kepada iblis. Kan kita sebut tadi, syaitan ini biasanya ia digunakan merujuk kepada jin yang kafir. Tapi kadang-kadang digunakan juga merujuk kepada iblis. Yakni kita menggunakan syaitan itu merujuk kepada iblis. Semuanya iblis ini adalah jin pertama yang diciptakan. Jin adalah yakni iblis adalah jin pertama yang diciptakan. Dan iblis ini dia tidak akan matilah, seperti mana yang kita maklum, iblis tidak akan mati melainkan sehinggalah malaikat Israfil ini meniup sangkakalanya yang pertama. Ini perkara yang kita maklum. Cumanya iblis ini kita kena pegang teguh. Dia dari bangsa jin, dia bukan dari bangsa malaikat. Kerana ada sebahagian meyakini iblis ini daripada bangsa malaikat. Sedangkan iblis ini kita berpegang dengan apa yang ada dalam Al-Quran, yang mana seperti mana yang kita maklum, iblis itu sendiri mengakui dia ini daripada jin. Ini warid di dalam Al-Quran. Kan dia berkata, ana khairu minhu khalaqtani min nar. Yakni dalam Al-Quran menyebutkan bahawasanya iblis sendiri mengatakan dia itu diciptakan daripada api. Maka iblis sendiri mengakui dia diciptakan daripada api, dan ini warid di dalam Al-Quran. Maka kita mendahulukan Al-Quran dengan mengatakan iblis itu dari kalangan jin, bukan dari kalangan malaikat. Kenapa? Kerana ini akan membawa cecaan sekiranya kita meyakini iblis itu daripada kalangan malaikat. Bagaimana mengandungi cercaan? Yakni akan membawa ada dari kalangan makhluk yang mulia. Kerana kita tahu malaikat makhluk yang mulia. Sebab itu langit ini mulia. Nisbah di sana tidak berlaku kerosakan, tidak berlaku pembunuhan, tidak berlakunya dosa-dosa di sana, berbeza dengan di bumi ini. Kerana itu tempat langit ini, di antara sebab ia mulia adalah kerana di sana tak berlaku kerosakan. Maka malaikat tidak melakukan kerosakan di sana. Dan juga akan membawa kepada percanggahan dengan ayat Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6, la ya'sunallaha ma amarahum
wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat sesekali tidak melakukan perkara yang bercanggah, yakni mereka tidak mendahakai Allah terhadap apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka. Maka hendaklah dijauhi setengah yang mengatakan iblis itu adalah ketua dan pemimpin bagi malaikat dan gurunya bagi malaikat, kerana kita meyakini pemimpin dan ketua bagi malaikat itu adalah Jibril alaihi salatu wassalam, adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Maka beliau ini adalah malaikat yang paling mulia dan rasul dari kalangan malaikat. Dari kalangan manusia ada nabi yang diangkat menjadi rasul. Cumanya tidak ada dari kalangan malaikat ini nabi. Cumanya mereka ada rasul. Ini boleh tengok dalam surah Al-Hajj ayat ke-75. Nanti cuba tengok balik. Kadang-kadang saya tertukar nombor dengan nombor ayat dan nombor surah. Yakni ayat ini berbunyi Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah Ta'ala telah memilih dari kalangan malaikat dan manusia akan rasul. Maka difahami daripada ayat ini ada pemilihan rasul dari kalangan malaikat. Seperti siapa? Jibril, dan pemimpin para malaikat yang lain adalah Mikail, Azrail dan juga Israfil, dan malaikat-malaikat yang lain lah. Juga seperti malaikat yang menanggung arash, hamalatul arash. Maka mereka ini adalah pemimpin-pemimpin dari kalangan malaikat. Dan dari kalangan jin tidak ada nabi, tidak ada jin dari kalangan nabi. Cumanya di sini kisah ini mungkin tidak masyhur di tanah air kita, tapi kisah ini mungkin sebahagian zaman-zaman dahulu masyhur, tapi di kalangan kita ni yang terkemudian kan, ada pun yang terdahulu mungkin masyhur, iaitu kisah tentang malaikat Harut dan Marut. Kalau kita pernah sebut, tak apalah kita sebut balik. Malaikat Harut dan Marut ini setelah kewafatan Nabi Sulaiman, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk turun ke bumi, untuk mengajarkan perbezaan di antara sihir dengan mukjizat. Ini malaikat Harut dan Marut. Adapun kisah yang mengatakan mereka ini minum arak, kemudian mabuk, lalu melakukan zina dengan seorang perempuan yang bernama Zuhrah, kemudian melahirkan anak, lalu kedua-duanya membunuh perempuan ini. Ini kisah yang tak benar. Kemudian ada yang kata perempuan ini setelah kematiannya, maka dia diangkat ke langit menjadi planet yang bernama Zuhrah. Ini kisah karut marut. Maka mungkin orang Melayu bila dia dengar kisah ini, dia kata ini karut marut. Cumanya mungkin ada sebahagian mereka pernah dengar kisah ini, tapi bagi saya bila saya dengar, baru umur 20 tahun lebih baru dengar kisah ini. Tapi kita boleh kata kisah ini sebenarnya sudah masyhur di kalangan tanah air kita lah. Sebab itu keluar istilah karut marut kan, mungkinlah. Cumanya kena kaji balik karut marut ni daripada istilah malaikat Harut dan Marut ataupun tidak. Tapi bila kita dengar kisah Harut dan Marut ini, sesuailah kita kata karut marut. Ini tidak berasas. Bahkan kisah yang keji ini bersumberkan dari golongan Yahudi, yang mana mereka ini sangat membenci para malaikat. Kita tak berpegang dengan kisah itu. Bahkan kita kata karut marut, yang ini secara dusta. Kisah ini tak benar, kerana para malaikat sekiranya mereka turun ke bumi dengan perintah Allah, contohnya Jibril, maka mereka ini akan turun dalam bentuk rupa seorang lelaki sahaja. Itu tanpa alat kelamin, bukan dengan alat lelaki, dan mereka tidak bersyahwat seumpama kita manusia. Lalu bagaimana boleh dikatakan mereka ini mabuk kemudian melakukan zina? Dan kita telah menyebutkan tadi, malaikat mereka tidak akan melakukan sesuatu perkara melainkan dalam ketaatan kepada
Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah taala perintahkan mereka dengan ketaatan, maka mereka tidak akan melakukan sesuatu yang bercanggah ataupun mendahakai perintah Allah, seperti yang kita sebutkan tadilah daripada surah At-Tahrim ayat ke-6. Kemudian di sini hendaklah juga kita mewaspadai sebahagian manusia yang mereka tersilap dalam memahami ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ini kalau kita nak faham, kita tak boleh baca terjemahan tanpa berpandukan guru. Bahkan ulama sangat memberi penekanan, barang siapa yang belajar tanpa guru, maka syaitanlah akan gurunya, ataupun nafsunya, yakni dia berpandukan kepada kefahaman nafsunya. Maka tentang kisah bagi malaikat ini, ada yang kata malaikat telah membangkang Allah. Yakni kalau bangkang ini mereka nak maksudkan dengan makna melawan Allah. Ini tak benar. Ini kenapa berlaku? Kerana kesalahan mereka dalam memahami satu ayat Al-Quran, yang mana ayat ini masyhur di kalangan kita, iaitu ayat yang menerangkan bahawasanya Allah Ta'ala berkehendak untuk menciptakan manusia ataupun untuk menjadikan khalifah di atas muka bumi ini. Ini boleh tengok dalam surah Al-Baqarah. Seingat saya surah Al-Baqarah ayat 30, seingat saya. Tengok balik, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Okey, baik. Ayat ini masyhur di kalangan kita. Maka saya akan terus beri apakah makna bagi ayat ini. Makna bagi ayat ini bukan maknanya malaikat membangkang Allah, bukan malaikat melawan Allah Ta'ala. Ya Allah, kenapa nak cipta manusia? Bukan dengan makna itu. Sedangkan kami ni manusia, sedangkan kami adalah makhluk yang bertasbih, yang tidak membuat pertumpahan darah. Sedangkan manusia, mereka ini akan membuat pertumpahan darah. Maka ayat ini malaikat bertanya tentang hikmah. Hikmah Allah Ta'ala berkehendak untuk menjadikan manusia di atas muka bumi. Bukan malaikat tanya dengan tujuan tak setuju ataupun membangkang Allah Ta'ala. Tidak. Seumpama kita lah, bila kita belajar, kita ada proses kita tak faham juga kan. Maka kita pun tanya guru kita. Guru tak akan kata, budak ni nak lawan aku pula dah. Tak. Maka begitu juga malaikat bertanya dengan tujuan hikmah, nak tahu kefahaman, yakni nak tahu apakah yang kami tidak tahu. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada kamu, yakni apa yang kamu tidak ketahui maka aku mengetahui. Tapi di sini kita dah sebut bukan tujuan malaikat membangkang, tapi bertanyakan tentang hikmah Allah Ta'ala berkehendak untuk menciptakan manusia. Ini saya dengar sendiri, saya terkejut. Dia boleh tanya, lalu bagaimana kamu nak tafsirkan Al-Quran? Malaikat membangkang Allah Ta'ala, na'udzubillah. Ini antara sebabnya tidak ambil ilmu secara berguru, yakni tidak mengambil kefahaman daripada seseorang yang boleh dipercayai, lalu mereka membuat kesimpulan sendiri. Rupanya banyak dari kalangan mereka yang baca terjemahan, bila dia baca dia rasa terkejut. Berani malaikat tanya sedemikian. Dia tak tahu malaikat bertanya dengan tujuan bertanyakan hikmah. Bukan malaikat rasa sombong, bongkak, membesarkan diri, dan dia rasa dia berhak untuk bertanyakan kepada Allah dengan tujuan untuk aku tak setujulah, kenapa nak buat. Bukan dengan makna itu. Kerana kita dah sebut malaikat ini makhluk yang taat kepada Allah. Semua mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Juga di sini tentang kisah malaikat ini, kita juga harus mewaspadai yang mana kemungkinan akan ada sebahagian remaja yang mungkin mereka mengambil ilmu tanpa berguru juga,
seumpama mereka membaca kisah. Kemudian mungkin dalam kisah tersebut dimasukkan unsur Syiah. Seperti mana yang kita maklum, sebahagian kelompok Syiah ini mereka meyakini bahawasanya Jibril telah tersilap turunnya wahyu. Sepatutnya diturunkan kepada Ali, tapi telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dan kemudian perkara yang sama juga, tapi saya tidak pasti, cumanya ada satu jamaah daripada satu surau ini, dia tanya fahaman apakah yang mana mereka ini meragui isi kandungan Al-Quran yang sedia ada sekarang ini. Tapi melalui apa yang saya tahu juga, sebahagian Syiah mereka tak beriman dengan Al-Quran yang sedia ada sekarang ini. Mereka tak guna Mushaf Utsmani, mereka mengguna Mushaf Ali. Sedangkan ulama kata Ali sendiri menggunakan Mushaf Utsman. Tapi saya tidak pasti. Cumanya kedua-dua jawapan ini kita boleh kata dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-192 dan 193. Yang ni dua golongan ini kita boleh tolak menggunakan ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhu fil amin. Nazala bihi ruhul amin. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan melalui Ar-Ruh Al-Amin, iaitu merujuk kepada Jibril. Maknanya malaikat Jibril ini Allah Taala telah berfirman tentangnya adalah malaikat yang dipercayai untuk menurunkan wahyu, termasuk Al-Quran. Jelas tak apa yang kita nak sampaikan? Yang ni golongan yang meragui Al-Quran yang sedia ada sekarang ini. Kemudian mereka mengatakan Jibril tersilap turunnya wahyu. Maka dua ayat ini sudah cukup untuk kita menolak mereka. Apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Jibril, kedua-duanya itu adalah benar, kerana malaikat Jibril itu dipercayai. Dan Al-Quran ini dia istimewa berbanding dengan kitab-kitab yang terdahulu. Allah Ta'ala menjaga Al-Quran sekira-kira Al-Quran tak boleh diselewengkan. Sesiapa sahaja dari golongan Yahudi ke Nasrani, mereka membenci agama lalu mereka nak ubah Al-Quran, maka ketahuilah mereka tidak akan berjaya untuk mengubah Al-Quran. Kerana Al-Quran itu dijamin akan terpelihara sehinggalah hari akhirat, hinggalah hari kiamat. Okey, baik. Itu beberapa kisah yang penting untuk kita sebutkan tentang malaikat. Kerana di luar sana telah tersebar fahaman-fahaman yang membawa kepada rosaknya keimanan yang benar terhadap para malaikat. Okey, baik. Adapun dalil bahawa iblis itu adalah jin, ini kita boleh tengok daripada surah Al-Kahfi ayat ke-50. Dalam surah Al-Kahfi ayat 50 ni kita boleh ambil dalil yang banyak bahawasanya iblis itu bukan dari kalangan malaikat. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Di sini dia ada dalam kaedah dalam bahasa Arab, bila Allah Ta'ala berfirman dan sujudlah, dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Ini dia ada dalam ilmu yang lain. Kerana mungkin nanti orang akan kata Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, maka ini juga memasukkan iblis itu dari kalangan malaikat. Tidak, mengecualikan iblis daripada kalangan malaikat. Mungkin nanti orang akan tanya, tapi ayat ini Allah Ta'ala berfirman, dan ketika kami berfirman kepada para malaikat. Maknanya kalau begitu iblis ini dari kalangan malaikat lah. Jelas ke tidak? Mungkin
ada yang cuba meragui kita dengan dakwaan tersebut. Tapi ini dia ada dalam ilmu yang lain, tetapi dapat difahami daripada ayat ini tidak memasukkan iblis itu dalam kelompok malaikat. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa iblis, sujudlah kamu kepada Adam, kecuali iblis. Dia tidak sujud kepada Nabi Adam dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala telah menerangkan sifat iblis ini, illa iblis kana minal jin. Maka jelaslah daripada Al-Quran, iblis itu daripada golongan jin. Kemudian fafasaqa an amri rabbih, dan dia ini telah derhaka ataupun dia ini tidak patuh kepada perintah Allah. Maka kita ulang balik. Kita kata malaikat itu daripada cahaya, jin daripada api. Maka ini membawa kepada asal usul pun dah berbezalah. Kemudian ayat Al-Quran sendiri telah menegaskan dia itu daripada jin. Kemudian pada awal tadi kita dah sebut bahawasanya malaikat itu dia tidak derhaka kepada Allah, berdasarkan surah At-Tahrim ayat ke-6. Kemudian ayat ini menerangkan iblis telah derhaka kepada Allah. Nampak? Kita dah ulang bulan yang lepas ke? Kita dah tegaskan bahawasanya kita kena pegang Al-Quran ini, dia tak akan bercanggah di antara satu dengan yang lain. Itu salah satu kaedah untuk memahami Al-Quran. Al-Quran tak akan bercanggah di antara satu dengan yang lain. Cumanya di sini perlu diingatkan, Al-Quran ada ayat mutasyabihat dan ada ayat muhkamat. Tapi kedua-duanya kalau diberi makna, membawa kepada makna Al-Quran masih lagi tidak akan bercanggah di antara satu dengan yang lain. Sebab itu orang kafir pada zaman Nabi, mereka tak boleh kata Muhammad ke kamu nak ikut, hari ni cakap lain, esok cakap lain. Tak ada. Mereka tak akan mendapati Nabi akan berlaku percanggahan dalam ucapan. Tidak. Dan mereka tak boleh kata tentang Al-Quran sedemikian. Kemudian dalam ayat yang sama juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu. Ayat ini menegaskan kepada kita, adakah kamu ini, yakni golongan yang ingin menjadikan dia, yakni patutkah kamu menjadikan dia dan keturunannya, wa dzurriyyatahu. Maka kita maklum malaikat kan tidak ada keturunan. Iblis ada keturunan. Maka di sini jelas menunjukkan kepada kita iblis bukan dari kalangan malaikat. Ini penting sebab ia berdasarkan rukun iman kita. Yang penting dalam keimanan adalah beriman kepada para malaikat. Kalau kita beriman dengan cara yang salah, maka ini akan membawa kepada cercaan kepada para malaikat. Sedangkan mereka makhluk yang mulia. Itu wajib kita yakin mereka adalah makhluk yang mulia. Gitu. Maka di sini ada berapa dalil yang kita dapat ambil? Lebih kurang 4 lah kan. Malaikat itu dari iblis itu daripada jin, mereka derhaka kepada Allah, dan mereka ini mempunyai keturunan. Ini lebih kurang 3 dalil yang kita dapat ambil daripada satu surah, satu ayat daripada surah Al-Kahfi ayat ke-50. Okey, baik. Dan di antara dosa dan di antara kewajipan hati, wajib juga bagi kita untuk membenci segala maksiat. Di antara kewajipan hati adalah membenci kemaksiatan, sama ada kemaksiatan tersebut dilakukan oleh dirinya sendiri ataupun dilakukan oleh orang lain. Ini walaupun kita tak buat maksiat, boleh jadi kita jatuh ke dalam maksiat. Bagaimana seseorang itu dia boleh jatuh ke dalam maksiat walaupun dia tak buat maksiat? Contohnya kalau kita ada member yang jenis nakal-nakal sikit, dia pun buat maksiat, kita tak boleh rasa seronok dia buat maksiat.
Bila kita rasa seronok dia buat maksiat, maka kita jatuh dalam dosa hati. Kerana wajib bagi kita untuk membenci segala maksiat. Sama ada maksiat itu bukan kita buat dan kita tak melihatnya, tapi kita hanya mendengarnya, maka tak boleh kita rasa seronok. Bila kita kata lain kali ajak aku, jangan makan seorang, contoh dia kata sedemikian, maknanya dia telah bergembira dengan maksiat yang dia lakukan. Maka dalam yang kawan dia lakukan, maka dalam keadaan ini dia jatuh dalam dosa hati. Kerana wajib bagi hati membenci maksiat. Kerana itu sangat penting untuk kita jadikan siapakah sahabat kita. Ini disebut di dalam hadis, Al-mar'u ala dini qalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Sabda Nabi SAW, lihat oleh siapa dengan, yakni lihat oleh kamu, dengan siapa kamu jadikan sahabat bagi diri kamu. Kerana banyak dalam keadaan seseorang itu dia akan terkesan dengan sikap sahabatnya dalam urusan agama. Biasanya begitulah. Kalau kita kawan dengan orang yang baik-baik, dia akan mengingatkan kita, jom pergi ke surau, kita solat berjamaah, jom kita dengar hadir majlis ilmu. Tapi kalau kita kawan dengan orang yang suka lepak main Mobile Legend, dia mesti kita, jom malam ni lepak kedai mamak, kita main Mobile Legend 2-3 round. Tak begitu. Biasanya manusia ni sedemikian. Kalau di universiti kita rapat dengan orang yang suka study, kita akan turut study. Kalau kita rapat dengan mereka yang suka main-main, kita pun akan jadi main-main juga. Sebenarnya ini telah diberi peringatan oleh Nabi SAW. Sebab itu sebagai seorang ayah ataupun ayah kita sendiri, dia sangat memberi penekanan kepada kita, hati-hati dalam memilih sahabat. Kerana biasanya kita akan terkesan dengan sikap sahabat kita dan dengan siapa kita rapat. Dan kadang-kadang pada zaman kita ini telah tersebar banyaknya kerosakan akhlak. Ada saya dengar pada hari itu, sebahagian ibu bapa ni dia tidak mahu menghantarkan anaknya ke sekolah berasrama. Kerana apa? Berdasarkan pengalaman saya pun, sekolah asrama ni bukan ibu bapa mengabaikan anak-anak ni didikkan di rumah, tapi dia bersama dengan kawan-kawan dia yang terabai. Kerana di sekolah ni kita tak boleh nak tapis. Kadang-kadang kita tapis, ini daripada keluarga yang bermasalah atau tidak. Kadang-kadang kita tapis kerana bila dia keluarga bermasalah, dia akan bawa masalah ke sekolah. Bila dia bawa masalah ke sekolah, dia akan mempengaruhi kawan kita, yakni mempengaruhi kawannya. Maka kawan ini dia boleh dikatakan 24 jam bersama. Bila yang baik bergaul dengan yang kurang baik ni, dia susah. Yang baik tu nak kekal baik, dia jadi susah. Maka ini bukan sebenarnya salah ibu bapa juga, yakni kerana kita dah sebut tadi, ada sebahagian daripada keluarganya bermasalah, mereka bercerai-berai contoh. Maka ia memberi kesan kepada sebahagian kawan-kawan di sekolah. Jadi perkara ini sukar juga untuk kita lihatlah. Tapi ibu bapa juga memain peranan, kena nasihat kepada anaknya dengan siapa kamu rapat, kerana ini akan memberi kesan kepada diri kamu. Dan ini disebut oleh siapa? Nabi SAW. Kita kalau ingat zaman sekolah dulu, pernah mounting sekolah tak? Siapa yang ajar? Member kita. Yang ajar kita isap rokok, member kita. Dia kata aku tak ada duit lah isap rokok. Tak apa, kita parah. Separuh-separuh. Masya Allah. Ini sebenarnya telah dikhabarkan oleh Nabi SAW. Okey, baik. Kemudian maksiat ini dia ada dua jenis. Ada dosa yang kecil seperti berjabat tangan lelaki dan perempuan ajnabiyah yang bukan mahram, ataupun memainkan dan mendengarkan alat muzik yang diharamkan dan seterusnya. Kerana ada sebahagian alat muzik ini yang diperbolehkan dan ada yang
yang diharamkan. Seperti mana yang kita pernah dengar hadislah, akan ada dari kalangan umat Nabi ni yang mereka menghalalkan alat muzik, ini yang memperbolehkan. Tapi bukan semua, ada sebahagian. Dan ada yang dosa besar. Dosa besar ini seperti membunuh seorang Muslim tanpa hak, berzina, kemudian derhaka kepada orang tua, minum sesuatu yang memabukkan. Maknanya di sini kita hanya nak menyebutkanlah maksiat itu dia ada dua jenis. Ada dosa yang kecil, ada yang dosa yang besar. Tapi dosa yang besar ini dia terbahagi pula kepada dua. Ada dosa besar yang membawa kepada keluar daripada agama Islam. Ini termasuk dalam dosa besar juga. Dan dosa besar ni dia pun ada tingkatan-tingkatan. Contohnya dalam dosa zina, bukan semua jenis zina ni dia sama tingkatan, tidak. Tapi yang paling besar dalam dosa zina ni adalah sumbang mahram. Ini adalah zina yang tingkatan zina yang tinggi berbanding zina-zina yang lain. Maknanya dosa ni dia pun ada tingkatan-tingkatan. Di dalam satu hadis ini Nabi SAW bersabda, ijtanibus sab'al mubiqati qalu, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Maka ada sahabat yang bertanya, kita azan dulu.
Maka di dalam satu hadis ini Nabi SAW telah bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Maka para sahabat ini mereka bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Yang ini 7 perkara yang membinasakan. Yang pertama, Nabi SAW bersabda, asyirku billah, iaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasihru juga adalah sihir. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq, dan juga membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Ini yang ketiga. Juga Nabi menyebutkan wa aklu riba, memakan riba, juga makan harta anak yatim, juga lari dari medan peperangan, syirik kepada Allah, sihir, bunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, kemudian memakan riba, makan harta anak yatim, dan juga lari dari medan peperangan, dan menuduh seorang wanita yang mukminah, yang suci, melakukan zina. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka dosa yang paling besar dan tidak diampuni oleh Allah adalah dosa yang mengeluarkan diri daripada agama Islam. Kitab yang asal yang kita sebutkan ini, yang kita sedang baca ini, kitab Sulam At-Taufiq. Cumanya dalam kitab Sulam At-Taufiq ini, dia ada 3 bahagian. Ada akidah, ada fiqh, dan juga ada tasawuf. Maka kita ambil satu bahagian daripada ilmu tasawuf. Dalam bahagian akidah akan ada menyebutkan perkara-perkara yang membatalkan iman. Ini disebut dalam 3 jenis. Perkara-perkara yang membatalkan iman ini, dari sudut perbuatan tersebut, perkara tersebut terbahagi kepada 3 jenis. Yang pertama dari sudut akidah, juga dari sudut yang ini dari sudut pegangan lah. Akidah tu dari sudut pegangan, keyakinan. Dari sudut keyakinan, dari sudut perbuatan, dan dari sudut percakapan, yakni perkataan ataupun ucapan. Maka dosa yang paling besar dan yang tidak diampuni oleh Allah adalah dosa kufur. Kufur ini dia terbahagi kepada 2 pula. Ada kufur yang membawa kepada syirik, dan ada kufur yang tak membawa kepada syirik. Dan 3 perkara ini, untuk kita mengetahui dosa kufur ini boleh kita ketahui dalam, yakni terbahagi kepada 3, itu boleh diketahui dalam kitab akidah. Tapi kita hanya sebut contoh sahaja. Contoh perbuatan yang tidak sampai kepada syirik, tapi mengeluarkan diri, yakni mengeluarkan pelakunya daripada agama Islam. Contoh pijak Al-Quran ataupun kencing atas Al-Quran, ini mengeluarkan diri seseorang itu daripada agama Islam, tapi taklah sampai kepada syirik. Yang syirik seumpama seseorang itu, dia ini menyembah berhala, kita kata ini keluar Islam, dan ini mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dosa syirik itu keluar Islam. Tapi dosa keluar Islam belum tentu itu sampai kepada syirik. Untuk kita jelas
Ini ada dalam perbahasan akidah. Cumanya kita nak menyebutkan tentang menjauhkan dosa ini, menjauhkan dosa. Dan kedua-dua jenis dosa ini sama ada kufur yang membawa kepada syirik ataupun kufur yang tak sampai kepada syirik. Sekiranya seseorang itu dia kekal dalam keadaan tersebut tanpa dia kembali kepada Islam dengan mengucapkan 2 kalimah syahadah, maka dia kalau mati akan dimasukkan ke dalam api neraka dan kekal dalam api neraka. Kerana Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa yang kufur. Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa yang sampai kepada dosa kufur. Tapi Allah Ta'ala mengampuni dosa selain itu. Dosa selain itu. Ini kita dah sebutlah. Sesiapa yang ingin tengok contoh-contoh yang disebutkan oleh para ulama, maka dia boleh tengok dalam kitab Salat At-Tawfiq pada bahagian akidah. Yang seperti mana yang kita maklum, kan tak boleh kata wahai kafir kepada muslim, kan tak boleh. Panggil ya kafir, maka kembali kepada dia, dialah yang jadi kafir. Tapi di sini ulama ada perincian juga. Kalau orang ini dia scammer, maka kawan ni dia marah sangat, weh kafir, contoh dia panggil disebabkan dia geram sangat, menipu duit aku ni, contoh. Maka dia panggil, bukan dia nak kata kamu yang agama Islam kamu kafir, bukan dengan makna sedemikian. Yang ni agama yang ada padanya, dia tak maksudkan agama dia itu kafir, sedangkan dia Islam. Cumanya dia nak maksudkan perlakuan kamu ni macam orang kafir, jahat sangat, maka dia panggil ya kafir. Ini dia ada perincian. Maka dalam keadaan ini ulama kata tak keluar Islam, tapi haram untuk menamakan orang Islam dengan kafir. Ini bagi pendekatan untuk kita jelas. Kerana mungkin ada yang faham, ingat ke syirik sahaja mengeluarkan diri daripada Islam. Tidak. Dia ada dosa-dosa yang sampai kepada keluar Islam, walaupun itu tak sampai kepada mensyirikkan Allah. Seumpama mencaci Nabi tak boleh, mencaci malaikat pun tak boleh, mencaci Allah pun tak boleh. Apa-apa yang membawa kepada mencaci agama, maka ulama kata ini adalah satu kaedah yang mana kita perlu jauhi, kerana perbuatan itu membatalkan iman. Maka ini boleh tengoklah dalam kitab ataupun kitab Tuhfatul Gharibin karangan Tuan Arsyad Al-Banjari, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ataupun kitab Tuan Minal dalam Miftahul Murid. Ini ada membicarakan perkara-perkara yang membatalkan iman. Juga dalam kitab yang sama dengan kita yang sebutkan ini, Sulam Al-Mubtadi karangan Syekh Daud Al-Fatani. Okey, baik. Kita nak sebut yang terakhir, kita nak habiskan. Adapun dalil daripada Al-Quran bahawa dosa yang sampai kepada syirik Allah Ta'ala tidak mengampuni, tetapi Allah Ta'ala mengampuni dosa selain syirik bagi sesiapa yang dia kehendaki. Ini daripada surah An-Nisa ayat ke-48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ayat ini maknanya sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa yang mensyirikkannya, dan dia wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi sesiapa yang dia kehendaki. Maka daripada ayat ini juga difahami yang melakukan dosa besar, yang tak pakai tudung ke, yang tak menutup aurat, kita tak kata padanya kamu confirm masuk dalam api neraka sekiranya kamu mati. Kerana kita dah menyebutkan daripada ayat ini dijadikan juga dalil Allah Ta'ala dia berhak untuk mengampuni dosa yang selain syirik bagi sesiapa yang dikehendaki. Maknanya kita tak boleh untuk mengatakan orang yang, contoh kita tengok zahirnya pelaku dosa besar, kita tak boleh kata kamu kalau mati masuk neraka. Tak boleh kata sedemikian, kerana itu kembali kepada kehendak Allah. Jika Allah berkehendak mengampuni dosanya, maka diampuni dosanya. Bahkan kata guru saya sekalipun, kalau orang itu kita tengok dia kafir,
kita tak boleh juga untuk kata kepadanya, kamu ini confirm masuk dalam neraka kerana kamu kafir, kerana kita tak tahu pengakhiran seseorang. Yang ni tak boleh hukum secara mutlak, yang ni secara pasti. Boleh jadi pada akhir hayat dia masuk agama Islam, kerana itu bukan pengetahuan kita. Tapi secara zahir kita hukum dia mati dalam keadaan kafir, kita tanam di luar perkuburan orang Islam. Cumanya kita nak kata 100% secara pasti, itu kita tak tahu. Itu kita kata Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui. Tapi bagi kita hanya berhukum zahir. Kalau orang Muslim, kita tanam sebagaimana orang Muslim. Kalau orang kafir, kita tanam secara seperti mana pengurusan orang kafir. Tapi untuk mengatakan pasti, itu bukan pengetahuan kita. Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang mengetahui. Mungkin dia memeluk agama Islam, cumanya tak zahir kepada kita. Tapi dari sudut zahir, hukum seperti mana dia mati. Begitu. Maka insya-Allah nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung lagi tentang kewajipan-kewajipan hati. Dan ada satu ayat Al-Quran lagi yang belum kita terjemahkan mengikut apa yang ditafsirkan oleh para ulama. Ini insya-Allah kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Maka sampai sini tahlil 3 kali dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.